Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, saya doakan anda semua berada sihat, sejahtera bersama keluarga yang tercinta di rumah masing-masing. Jangan merayau, jangan merayap dekat luar rumah kecuali untuk membeli barang keperluan. Okey. So, topik kali ni saya nak sentuh sikit mengenai sales. Okey. Macam mana kita nak buat jualan. Okey. Sebabnya ramai yang sampai hari ni masih lagi struggle untuk buat sale. Okey, nak buat 100 hari pun susah, nak buat 200 hari pun rasa macam susah sangat kan. Sebab apa tahu? Sebab uh, terlalu orang ramai kalangan kita terutama yang newbie ni terlalu struggle nak buat jualan sebab mereka tak ada strategi, tak ada cara yang betul. Okey, tak ada cara yang sistematik. Okey. Tapi sebelum tu saya nak kongsilah antara beberapa kaedah menjual yang kebanyakan orang lain buat dan mungkin anda juga buat tapi anda tak sedar yang anda buat tu mungkin cara yang tidak sesuai dengan diri anda. Okey, saya bagi contoh. Yang pertama, content content marketing. Okey, kita ambil contoh Tuan Khairul Hakimi kan. Okey, beliau seorang content creator, okay, terutama kat Facebook. Dia setiap hari menulis dekat Facebook dan beliau juga ada banyak buat kelas. Okay, kalau anda nak belajar pasal content marketing, anda boleh belajar dengan beliau lah. So basically cara beliau ialah dengan buat sharing dekat Facebook, okay, menulis, okay, berkongsi konten. Lepas tu kita tarik audience, kita tarik kita punya crowd, kita kumpul follower. Daripada situ baru kita boleh buat sales. Okay. So kaedah ni sangat-sangat berkesan. Even saya sendiri pun buat, cuma saya tak boleh nak maintain macam beliau buat konten. Memang orang kata kena bagi tumpuan 100% kalau nak buat konten ni sebab apa yang anda tulis, okay, apa yang anda tulis tu dia orang kata dia memberi impak yang sangat besar dekat anda punya audience. So kalau anda nak menjual, anda nak buat orang trust, anda nak buat orang minta orang tu share, minta orang tu beli, dia banyak dia punya orang kata dia punya kaedah tu. Walaupun sekadar menulis tapi dia punya cara. So kalau anda memang nak belajar pasal content marketing ni boleh belajar follow beliau lah. Okay. Cuma masalah dia, okay, ni bukan masalah lah, cabaran. Cabaran dia ialah kena spend masa untuk menulis, terutama kalau tak biasa lagi menulis. Even saya sendiri pun walaupun dah full time online, kalau saya betul-betul nak menulis, saya kena pastikan sekeliling saya ni tak ada sebarang gangguan, zero distraction. Even kalau ada bunyi motor lalu ke, boleh jadi blank, boleh jadi tulisan tu tak jadi. Okay, apatah lagi kalau anda mungkin ada anak dekat rumah, kan, nak menulis pun lagilah susah. So kalau anda ada anak ke ataupun seorang yang sangat busy, kalau nak cuba menulis pada waktu pagi ataupun sebelum subuh lagi, dikala semua orang tidur. Okey, ataupun waktu malam sebelum nak tidur, orang lain sebelum nak tidur, masa tu anda boleh menulis. InsyaAllah anda akan hasilkan konten yang powerful. Sebab konten ni kita kena tulis dari dalam, dia mula daripada dalam orang kata dalam jiwa lah. So kita translatekan dalam bentuk penulisan dan orang akan baca, orang akan orang akan terkesan, lepas tu dia akan lebih mudah yakin dengan kita. So bila orang dah yakin dengan kita, baru dia akan membeli apa yang kita recommendkan, termasuk produk kita sendiri. Okey, tu bab konten. Okey. Okay. Yang kedua ialah yang kedua pula menggunakan iklan-iklan berbayar. So macam kaedah konten tadi, tak perlu modal pun. Modal anda cuma masa dan modal anda ialah dari segi kreativiti. Anda kena tingkatkan skill anda untuk menulis. Tapi kalau anda ada duit lebih, anda memang nak buat, orang kata nak buat duit secepat yang mungkin, maka kena keluar iklan, kena keluar duit untuk buat iklan. Okay, contohnya macam iklan yang saya scroll. Okey, kita ambil contoh macam ni lah. Yang ni dia promote software tak silap saya. Lepas tu, yang ni dia bayar terus Facebook Ads. Saya scroll lagi. Mana iklan kat Facebook ni? Kejap. Okey, ni pun iklan.
So banyaklah iklan-iklan yang kita boleh nampak dekat wall kita. Cuma saya tak jumpa iklan produk. Saya tengah cari iklan produk ni. Okay, tak apalah, saya teruskan saja. Okay. Biasanya kalau buat iklan, anda kena buat iklan yang macam tadi yang saya tunjuk tadi tu. Okay, contoh macam ni kan. Yang ni iklan pasal healthy meal plan. Okay. So yang ni dia tak payah main konten banyak-banyak. Tak perlu buat konten setiap hari. Tugas dia hanyalah hasilkan sekeping gambar ataupun video. Lalu letaklah ayat copywriting sikit, headline. Lepas tu letak link pergi dia punya website. Okay, contohnya macam website ni kan. Yang ni kita panggil e-commerce website. Yang ni jual apa ni? Printer, portable printer. Okay. Ni contoh salah satu website lah. So, untuk kaedah macam ni, memang anda boleh buat duit dengan sangat-sangat pantas. Tapi pada masa yang sama, anda juga mungkin akan kerugian wang yang sangat banyak. Terutama kalau anda baru nak mula. So, kaedah ni agak berisiko kecuali kalau anda memang ada duit yang ready untuk digunakan khas untuk pengiklanan. So kalau duit tu hilang ataupun rugi, anda tak adalah sedih sangat sebab anda dah ada dana khas untuk buat iklan. Okay. So tengok balik diri anda sama ada anda nak buat kaedah berbayar ataupun menggunakan kaedah percuma, iaitu seperti konten. So bila sebut konten tadi, bukan guna Facebook saja. Ada yang guna YouTube. Okay. Ada yang guna YouTube. Ada yang guna blog. Okay, ni contoh macam Tuan Azril Mazian dekat Tuan Azril. Sekejap saya tunjuk dia punya profile. Azril Maizan. Beliau ni seorang blogger dan dia seorang dealer XOX. XOX ni dia package SIM card lah. So tugas dia buat konten, post dekat blog. Dia buat konten, post dekat YouTube. Lepas tu dia promote lah dia punya SIM card ni. So tu cara dia. Okay, ni cara dia. Ada orang yang guna Facebook Ads, buat website. Okay. Sekarang, kalau anda nak menjual, anda kena tahu dulu apa yang anda nak buat. Okay. Yang seterusnya pula, ada orang yang gunakan Facebook Group. Facebook Marketplace. Okay, kat sini. Marketplace kat sini. Kita tengok ni contoh-contoh produk yang orang post dekat Marketplace. So, dekat sini, semua orang menjual. Cuma dekat sini kita tak boleh nak target orang tu minat barang apa. So kita kena letak je barang kita kat sini. Kalau memang ada orang cari, dia minat, dia akan belilah. Sama juga macam dekat Shopee ataupun Lazada. Okey. Kalau gunakan kaedah ni, anda mungkin tak keluar duit dari segi iklan. Anda mungkin tak keluar duit dari segi nak bina website. Sebab anda hanya terus post barang anda dekat Marketplace, dekat Shopee, dekat Lazada. Tapi anda kalau nak jual guna kaedah tersebut, anda kena mahir dari segi pemilihan produk. Okey. So anda kena kreatif dari segi pemilihan produk. Dan anda kena tahu juga buat research produk apa yang tengah trending, produk apa yang orang search, produk apa yang evergreen, produk apa yang ada ramai pembeli. Dan anda juga kena tahu customer segment anda yang mana. Sebab anda nak jual terus direct ni, anda tak nak pening buat iklan dah ni. Anda tak nak pening buat website, tapi anda nak menjual. So kat sini, kemahiran anda dari segi maybe anda nak borong produk daripada China, anda letak je harga yang super murah, letak mesti orang beli. Okay, contoh macam kat Shopee Lazada kan. Cara paling senang nak buat duit kat Shopee dan Lazada ialah jual barang yang murah daripada orang lain. Pada masa yang sama, anda pun adalah orang yang terawal. Confirm orang akan beli. Sebab macam Marketplace, apalagi Carousel, Shopee, Lazada, memang semua orang datang kat situ sebab nak beli. Cuma pemilihan produk anda kena bagus lah. Okay. So yang ni anda punya modal anda, bukan duit. Okay. Duit tu kalau anda nak beli borang banyak lah. Tapi kalau anda dropship, anda tak perlu keluar duit sangat. Okay. Anda punya modal, duit tu nombor 2. Nombor 1 ialah dari segi creativity, dari segi contoh macam saya cakap tadi lah, research, apa lagi, kemahiran untuk borong dekat China, jadi orang tengah ke. Okay, yang tu anda kena tahulah. Anda kena buat research produk apa yang rare, produk apa yang tinggi permintaan. Contoh macam sekarang kan, sanitizer dengan mask tengah meletup. Tapi dia sekejap je. Lepas minggu yang ketiga, keempat tu, bila dah ramai sangat orang jual,
So anda kena ubah, tukar produk lain. So kalau untuk kaedah macam ni, anda kena get ready lah. Maybe produk tu hari ni je laku, mungkin minggu ni je laku. Lepas tu maybe bulan depan dah tak laku. So yang tu anda kena prepare. Adakah anda bersedia untuk menggunakan kaedah tersebut? Okay. Kalau anda dapat jual satu produk tu yang memang tak ada orang lain lagi jual ataupun tak ramai orang jual, yang tu anda okey. Sebab anda boleh jual dalam tempoh yang lama. Tapi bila dah ramai sangat orang jual, lepas tu orang dah start main harga, orang dah start buang harga, masa tu anda akan sakit dan anda terpaksa cari produk lain. Okay, tapi itulah adat berniaga kalau anda menjual produk-produk yang sebegitu. Okay, so itu dah masuk, itu yang ketiga, kaedah yang ketiga. Okay, kaedah keempat yang mana saya bagi tahu ni, yang tak ramai lagi orang gunakan cara ni. Dan cara ni jugalah sebenarnya pada pendapat saya paling senang, paling santai dan sepatutnya semua orang patut buat. Itu yang saya letakkan dalam package Simple Funnel ni. Okay, apa tu Simple Funnel? Simple Funnel ialah satu kaedah yang mana kita menjual dengan kaedah yang tidak terlalu menjual. Dan pada masa yang sama kita pun tak keluar sangat duit untuk buat iklan, tak keluar duit sangat untuk buat website yang canggih-canggih. Sebabnya apa yang anda perlukan ialah sistem on pay yang hanya bayaran bulanan dia serendah RM70, RM80. Lepas tu anda dah boleh mula menjual. Sebab dengan sistem on pay ni, okay, anda boleh buat landing page, anda boleh kumpul database, anda boleh simpan database, anda boleh hantar SMS, anda boleh hantar email, dan semua tu saya dah kongsi dalam package ni. Okay, kita tengok salah satu pembeli yang mana Tuan Izzuddin ni, apa dia buat? Dia buat satu ebook percuma. Lepas tu dia post dekat dia punya Facebook dan dapat lebih daripada 3,000 share. Dia gunakan apa yang saya kongsi dalam package ni saja. Dia buat ebook pasal pendidikan. Dia bagi free. Okay, lepas tu orang bagi email, bagi nombor telefon. Lepas tu dia dah masuk dalam database Tuan Izzuddin ni. Okay, faham? And then lepas ni Tuan Izzuddin kalau dia nak jual apa-apa saja, misal kata lepas ni dia nak jual ebook pasal matematik ke, dia boleh jual. Dia hanya hantar SMS, email. Okay, kalau tak nak SMS, nak jimat, hantar je lah email, kan? Lepas tu dia boleh jual, dia boleh buat tuition online. Okay, kalau dia nak jual produk fizikal, dia boleh jual alat pendidikan ke. Okay, dia boleh jual buku tulis ke, yang berkaitan dengan pendidikan. Sama juga kalau macam anda nak buat resepi, katalah resepi coklat, anda boleh bagi resepi coklat percuma. Okay, kita tak menjual pun, kita bagi percuma. Kita menjual lepas kita follow up melalui SMS, melalui email. So benda yang sama juga anda boleh aplikasikan benda yang cara yang sama. Okay, so ini antara kaedah yang tak ramai lagi orang betul-betul buat. Sebab padahal benda ni sangat simple. Lepas tu kalau nak buat marketing pun senang, sebab kita bagi offer yang something yang percuma. So bila dah ada benda yang percuma anda nak bagi, just post lah dekat grup. Nak post kat grup boleh, nak post dekat Facebook anda boleh, nak post dekat apa lagi, dekat YouTube boleh, dekat blog anda boleh. Semua kaedah anda boleh gunakan untuk promote anda punya link on pay ni. Sebab kita nak bagi something yang percuma, pada masa yang sama kita boleh dapat database. Okay, so bagi anda yang belum lagi dapatkan Simple Funnel ni, sila dapatkan segera sebelum harga dinaikkan lagi. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.